Hello, everybody. Welcome and good afternoon. So today we're very glad to be hosting Puan Zura. Okay, I know you're very excited to share. So nanti dulu. So kepada yang sesiapa yang baru join Facebook Live kita, sertailah Facebook Live kita dan menyeru daripada para penonton sekalian untuk membantu like dan share post kita hari ini. Dan kita sangat bertuah untuk menjemput Puan Zura Group Managing Director ZS Empire kerana meluangkan masa untuk hari ini, terutamanya tentang topik kita pada hari ini, kemelut COVID-19. Adakah ini peluang atau ancaman keusahawanan untuk belia? Alright. So kepada yang baru join Facebook Live kita, saya nak menjemput kita untuk like dan share supaya pada penghujung Facebook Live ini kita boleh memilih beberapa individu yang bertuah untuk memenangi Touch and Go Limited Edition Tun Mahathir. So harap boleh membantu kita. Okay, so Lawrence di sana sudah tunjuk kat sana di atas skrin di papa di depan. So inilah Touch and Go Limited Edition supaya kalau like dan share kita akan memilih beberapa individu yang bertuah untuk memenangi hadiah tersebut. Alright, so terima kasih sudi meluangkan masa sekali lagi. So sebelum kita bermula, nama saya Wesley dan sahabat saya di sini ialah Lawrence. Dan juga tetamu kita pada hari ini, so Puan Zura, Managing Director untuk ZS Empire. So so sebelum kita masuk kepada soalan yang lebih formal, so nak tanya dalam tempoh masa 3 minggu PKP ini, apa yang Puan buat kat rumah? Okey, macam saranan kerajaan kita kena stay at home. Jadi apa saya buat di rumah, memang kami work from home, bekerja dari rumah. Mostly kita communicate menggunakan Zoom lah dengan team. And then selain daripada tu, saya memang banyak meluangkan masa bersama family. Sama anak-anak, saya orang kata selama ni memang saya sendiri pun tak cukup masa untuk spend time dengan family, but this time in the positive way adalah saya banyak dapat spend time dengan my family, especially dengan anak-anak saya. Sebab I baca profile Puan Zura memang bukan calang-calang, memang hebat lah. Business. So jadi okay, sebab kalau kamu perkenalkan diri Puan Zura itu lebih berkesan. So jadi ceritakan sedikit tentang latar belakang dan pengalaman Puan Zura dalam bisnes perniagaan. Okay, saya merupakan background marketing, Bachelor Aviation Marketing daripada UPM. Okay. Then selepas belajar di UPM, saya terus bekerja di utusan Malaysia, utusan media. And then di NSTP, background saya lebih kepada media advertising. Okay. Right. Kemudian pada tahun 2015-2014 lebih kurang begitu, saya mulakan bisnes secara full time. Right. Yeah. Dan bisnes full time, okay, sorry. Teruskan. Okay, sebenarnya bisnes pertama saya adalah VS Beauty, yang mana saya mengeluarkan produk-produk suplemen kesihatan dan kecantikan. Okay, kemudian tidak lama lepas tu saya juga ada venture juga. Saya ada buat another business, iaitu sekarang ni ZS Empire, yang mana kita merupakan consultant branding produk kepada brand-brand dekat luar sana. Yang mana contohnya kalau brand ni kita akan handle the management A to Z. Dari segi management, dari segi branding, dari segi marketing gitu. So sebenarnya saya yang semasa saya membaca profil Puan Zura, ada satu soalan yang memang saya nak tanya. Sebab tengok profil, of course termasuklah bisnes yang you start dulu, I mean all those beauty products that you started, right? Tapi apa yang saya rasa sangat mengagumkan ialah sebenarnya Puan Zura mula menceburi dalam bidang pekerjaan dan perniagaan sewaktu kecil lagi. Ya, betul. Ya, boleh tak Puan ceritakan tentang pengalaman yang dulu-dulu? Okey, itu sebenarnya inspiring daripada saya sebenarnya tinggal dengan nenek dan datuk saya. Okey. Jadi inspiring daripada mereka, yang mana memang mereka pun meniaga kuih. Jadi daripada kecil lagi saya nampak bagaimana orang kata susah payah orang kata meniaga sendiri daripada makan gaji. Okay. Jadi dari situ minat tu datang. Orang kata bila kita meniaga ni tak sama seperti kita makan gaji. Jadi tapi kepuasan tu akan dapat walaupun susah senang. It's a satisfaction lah, kepuasan untuk kita. Jadi dari situ sebenarnya saya sendiri mendapat inspirasi untuk berniaga. Tapi mungkin pada sebelum tu saya ambil langkah untuk mencari pengalaman dulu. Lepas mencari pengalaman, that's the reason kenapa saya bekerja. Selepas orang kata mendapat pengalaman dan saya
saya bekerja lebih kurang dekat 10 tahun, saya makan gaji. Kemudian baru saya decide untuk berbisnes secara ni lah, berniaga secara sepenuh masa. Okay, so soalan, ramai di antara kita yang rasa buat bisnes tu bagus, boleh untung duit, tetapi how do we know is the right time? That means macam mana Puan membuat keputusan daripada bekerja dan masuk bidang bisnes secara full time? Apakah thought processes? How do you make that switch? Okay, actually macam ni, sebenarnya kan nak ikutkan dah lama sebenarnya. Kalau keinginan kita tu nak rasa macam nak keberanian untuk full time, tapi kadang-kadang ada perasaan takut, was-was, kita rasa macam boleh ke nanti, sebab kalau bisnes kan, kalau makan gaji for sure you akan rasa you ada dapat gaji hujung bulan. Tapi orang kata kalau kita tak mula pada betul, saya terfikir kalau saya tak start sampai bila-bila pun saya takkan buat benda tu. Actually pada masa tu umur saya dah melangkah ke 30 tahun, jadi saya rasa kalau saya tak start sampai bila-bila pun saya takkan buat benda tu. Saya akan sentiasa berada di comfort zone. Jadi dari situ saya cabar diri saya untuk saya buat perubahan dalam diri, buat full time, walaupun masa tu tak ada pun orang kata macam ada huge satu amount besar duit ke, tak ada. Jadi masa tu saya memang bernekat memang baik kerut saya cuba saja. Saya memang saya try the best lah, kan. Sebab masa di NSTP tu pun saya memang saya bekerja dalam department sales and marketing. Jadi di situ pun sebenarnya income saya pun kalau saya nak orang kata gaji lebih, saya kena usaha lagi lebih. Jadi dari situ sebenarnya menjadikan kuat semangat saya. Apa yang saya nampak kat sini, kalau kita usaha lebih, you can get more. Jadi dari situ saya cabar diri saya sendiri, saya kena buat perubahan untuk diri saya. Kalau saya nak sesuatu yang impian yang saya nak capai. So seperti setiap orang pun of course akan ada orang kata harapan, impian yang besar. Kalau you nak capai harapan, impian tu, of course you pun kena buat something sacrifice dalam hidup you. Betul tak? I think I can feel your energy. Bak patah berkata, it's the burning desire kan. Kalau memang hasrat tu memang penting, right? Betul. Okay. So Lawrence, you want to ask anything? You go ahead first. I'm very interested. Okay, satu lagi nak tanyakan. So I tengok profil Puan Zura, bukan satu bisnes tau, tapi bisnes demi bisnes, daripada produk kecantikan, suplemen, business after business, right? And bukan saja mampu bertahan, tapi memang berjaya. I nampak ada profil yang boleh pergi sampai overseas tau. So, apakah betul-betul resepi kejayaan Puan Zura? Okey, begini. Kalau untuk saya, kalau kita dah mula bernekat buat satu perkara tu, saya akan usaha buat sampai habis. Tapi saya percaya kepada teamwork. Saya rasa usaha kejayaan saya selama ni bukan atas diri saya juga. Kita bekerja dalam team. Saya pun akan ambil team saya yang expertise dalam satu bidang. Kat situ saya belajar kita haruslah work smart. Sebab untuk saya mungkin saya tak tahu semua perkara, tapi saya akan memilih teamwork saya yang quality, yang orang kata yang betul-betul akan membawa kita sama-sama ke arah kejayaan. Jadi dari situ bagaimana resepi untuk setiap tu berjaya adalah sebenarnya dari segi teamwork dan juga combination expertise dalam satu team tu sebenarnya. Sebab apa kan Wesley, sebab apa yang saya nampak bila kita ada team, bila kita ada satu team yang strong, kita memang macam saya sendiri, every day kita akan selalu ada brainstorming. Bila brainstorming tu and then dari segi macam idea pun kita selalu nak make sure kita selalu di depan. Apa lagi hari-hari end of the day kita akan buat checklist, apa yang perlu, apa mistake kita buat, apa yang kita kena improve, tomorrow apa lagi yang kita boleh lakukan supaya kita apa kita buat ni berjaya, macam tu. Jadi keyword saya adalah kepada teamwork lah sebenarnya. Ya. I think Puan, saya memang bersetujulah, teamwork sangat penting. Seperti My Perintis pun, jika saya satu orang memang tak dapat buat semua kerja lah. Because every of my staff dia memang hebat dalam bidang masing-masing. Macam saya sampai sekarang Instagram dengan Facebook pun saya tak tahu macam mana nak guna. Okay Puan, soalan susulan untuk ni, I think untuk pandemik COVID-19 ni, I think
situasi ini berlaku secara tiba-tiba. Betul. Dan bisnes pun mungkin tidak ada cukup masa untuk membuat persediaan, preparation, persediaan untuk menghadapi. So apakah pandangan Puan Zura ataupun nasihat kepada especially I think conventional business, business yang konvensional, apakah yang mereka boleh buat pada masa ini ataupun apa yang boleh mereka buat transformasi dalam waktu-waktu begini? Okey, saya sangat setuju dalam keadaan tu sebab saya sendiri, saya boleh meletakkan diri saya juga. Sebab saya juga ada juga butik yang saya fokus kepada walk-in. Jadi dari situ mungkin saya lebih ceritakan pengalaman saya bagaimana kita nak action ke arah itu. Jadi sekarang ni transform kita kena buat. Of course apa-apa pun sekarang ni adalah kepada dunia digital. Okey, dunia online. Jadi sekarang ni apa-apa pun kita pun tak boleh nak keluar rumah. Jadi dalam situasi kekangan kita sekarang ni, how kita nak counter adalah everything kita kena jual by online. Saya yakin semua orang still nak beli baju cantik, nak mungkin beli makeup, beli supplement ataupun apa-apa keperluan. Tapi di situ cara yang boleh kita gunakan sekarang adalah melalui orang kata online ataupun delivery. Jadi kita transform semua tu, kita bergerak melalui delivery dan juga online. And then e-commerce. Jadi apa-apa sekarang ni, apa yang saya sendiri pun orang kata tak fokus sebelum ni, kita terus immediately tukar everything kepada arah e-commerce. Okay. I think this memang satu trend baru yang saya nampak, yang bersukan pun sekarang dah buat e-sukan. Bukan yang main Dota tu tapi buat sukan dekat online, yang cooking tu sekarang pun dah online. Jadi Puan, susulan ni I think sekarang kebanyakan bisnes juga dah mula untuk mengalih ke e-commerce. Dalam PKP ini telah membawa banyak perubahan. So apakah pandangan Puan mengenai situasi ini atau situasi selepas PKP atau selepas COVID akan terlihat terlalu ramai entrepreneur yang buat bisnes online? Okey, begini, untuk pendapat saya, untuk saya memang happy, saya sangat gembira tengok makin ramai orang menceburi bidang perniagaan. Okay, for me actually dalam Islam sendiri memang kita macam our religious lah, kita memang sangat-sangat digalakkan berbisnes sebenarnya. So untuk I rasa macam kalau semua orang berbisnes, kita can be support each other. Mungkin orang ni jual tu, so kita boleh support dia punya business and dia pun akan support bisnes kita. As long you kena orang kata kuat semangat. You tak boleh give up sebab bisnes ni dia bukan you rasa macam like macam semuanya indah, semuanya very yang beautiful, tak. Jadi kalau you tak ada apa orang kata desire yang macam apa-apa pun kuat semangat, jangan putus asa. I surely you boleh pergi fly high and sampai bila-bila pun you tak akan give up. Cuma mungkin sekarang ni sebab I yakin manusia ni dia akan menonjolkan diri dia bila berada dalam keadaan terdesak, bila dia rasa pressure, bila dia rasa comfort zone, benda tu dia akan back tu jadi mungkin yang rasa macam tak nak buat, dia akan buat separuh jalan. Kan? Jadi for me, dalam diri you, dalaman you dulu kena, you tahu apa yang you nak. Adakah you nak bisnes sekarang ni hanya for the short term ataupun you nak long term? Apa impian you? You kena tahu dalam 1 year ni, 5 year you nak, apa yang you nak? Apa yang you nak dalam life you? Betul. Okay. So sebelum saya melanjutkan soalan saya, I think it's good that we just interact with our friends. So can Puan Zura say hi to Ashraf? Hi. We have Jana here. Hi Jana. Safarina. Alright, and I saw your account as well. Muhammad Fikri. Hi Muhammad Fikri. Tasmini. Hi Muhammad Fikri as well. Tomorrow never die. Muhammad Fikri kata tomorrow never die. Oh, semangat dia. Aku Imran also say hi as well. So tadi Puan katakan tentang never give up dan juga apabila keadaan terdesak baru boleh menguji kesabaran kita. So jadi soalan saya kan, pernah tak Puan rasa dulu ada event atau pengalaman yang terdesak yang you rasa memang nak give up? Pernah tak rasa macam tu? Okay, of course perasaan tu
manusia biasa kan mesti kadang-kadang akan ada rasa begitu. Jadi kalau untuk I, surely ada, tapi untuk I apa yang buat adalah akan ambil masa sekejap, relax and fikirkan secara rasional. Itu kadang-kadang kita akan fikir bila kita berada dalam keadaan yang tidak normal lah, kita rasa marah ke apa. Jadi untuk myself, I akan I akan ambil masa sendiri untuk checklist balik, and then selalunya bila dah orang kata tempoh bertenang tu kita akan lagi bersemangat, kita akan lagi berkobar-kobar untuk buat lebih baik. Yang tu normally untuk masa yang kita macam kenapa rasa nak give up, kalau kita give up apa yang akan jadi seterusnya, begitu. Maksudnya adakah benda tu baik untuk kita. Jadi macam tu selalu I masa bertenang tu I akan fikirlah pro and cons dalam satu keadaan, dalam satu keputusan apa yang terbaik yang nak buat. Right. Okay, satu lagi yang tentang yang mana tadi Puan Zura kata memang happy kan nampak banyak orang menceburi dalam bisnes online. Okay, daripada pandangan keusahawanan dan pandangan perniagaan, sebab kalau terlalu ramai orang masuk, I mean it's good, there's a lot of option, tetapi apakah pandangan dan nasihat Puan Zura untuk membantu kita supaya bisnes kita menjadi lebih luar biasa berbanding kepada pesaing yang lain? Apakah pandangan anda? Okay, of course kalau sekarang ni persaingan sangat sengit sebab I nampak semua orang nak menceburi bidang bisnes. Sebab sekarang ni pun dah banyak orang kata dekat luar tu sifu-sifu yang kan you nampak contohnya orang kata sangat agresif untuk menjadikan semua orang ada bisnes sendiri. Okay, jadi dari situ kalau you berada di comfort zone, you rasa you kat situ je, of course orang pun tak nampak you. You takkan bersinar dalam banyak-banyak orang kat situ kan. Okay, jadi selalu apa yang you perlu buat adalah you kena fikir something yang boleh menampakkan you lagi di depan. Selalu advise apa yang you fikir di depan. Contohnya mungkin you boleh fikirkan macam mana you nak export barang you keluar. And then dari segi USP keunikan produk you tu pun penting juga sebenarnya. And then contohnya dari segi food, mungkin you boleh rethought the product untuk menjadikan produk tu boleh tahan dalam 2 tahun contohnya. Daripada orang kata it's still fresh food, tapi bagaimana untuk menjadikan produk tu sehingga boleh dieksport keluar dalam bentuk rethought. Contoh saya pun sekarang ada handle that brand. Jadi benda tu orang kata dia punya orang kata boleh pergi lebih jauh. Dari segi of course dari segi macam inovasi produk tu penting lah, inovasi brand yang you nak bawa ke depan tu pun haruslah orang kata advance daripada market sekarang. Kan? Contohnya you jual curry puff. Benda sekarang ni I nampak dalam COVID ni kalau you jual food memang semua orang tengah cari sebab ada orang makan berganda-ganda contoh. Betul. Jadi dari situ contoh mungkin you jual kek, tapi macam mana you nak jual kek you ni you of course kek boleh tahan berapa hari je kan contohnya kalau fresh. Jadi macam mana you nak make sure kek ni you boleh gunakan sistem agent stockist, and then bagaimana kek you ni you boleh nak jual sampai ke negara luar. Jadi dari situ kena fikirkan benda tu dan you boleh gunakan point tu untuk market yang lebih luas. Begitu. Okay. So I think terima kasih Puan atas komen tu. I think there's one more satu soalan susulan lah dari sana. Kebanyakan belia, I think mungkin kebanyakan belia atau kepada mereka yang ingin memulakan perniagaan, biasanya mereka akan mempunyai satu kekangan atau challenge. Biasanya dari segi keuangan, mereka rasakan kita kena ada keuangan yang cukup atau kita kena ada duit yang cukup baru kita boleh mula. I think Puan kebanyakan ahli perniagaan, entrepreneurs yang berjaya akan merasakan ini adalah tidak semestinya. Apakah pandangan Puan mengenai ini? Okay, sebab saya sendiri pun pada mula saya menceburi bidang bisnes semua, saya tidak masa tu pun saya tidak mengeluarkan modal yang tinggi sebenarnya. Okay, kat situ macam orang kata sekarang ni banyak cara you boleh berniaga even tanpa menggunakan modal. Saya banyak testimoni tim saya sebenarnya, contohnya stockist agent saya sendiri yang mana bermula daripada sekarang ni kita ada sistem dropship sebagai contoh. Contohnya melakukan bisnes tanpa modal. Okay. Jadi dari situ sebenarnya tiada orang kata tadi istilah saya tak ada modal lah, jadi macam mana saya nak mulakan perniagaan. Okay, banyak peluang-peluang bisnes sekarang yang boleh you mulakan tanpa menggunakan modal, dan juga you boleh check juga government sekarang pun banyak juga membantu kan. Membantu untuk you guys memulakan perniagaan. Dari situ pun insya-Allah boleh, you can try itu juga.
Jadi jangan menggunakan tiada duit tu sebagai alasan. Betul. Puan boleh tak Puan, sampai sekarang saya pun belum lagi cuba susu pisang, susu lidah, tapi saya belum cuba lagi. My staff, masa tu Puan dah bagi my staff tu, dia seorang dia angkat semua balik. So memang dia memang kedekut sikit. Boleh tak Puan bagi example sedikit I think mengenai because it's very interesting business model. Boleh tak Puan explain a bit mengenai susu Nilofa kan kalau tak silap saya. Nilofa Banana Milk. Boleh introduce sikit macam mana cara belia-belia boleh menceburi bidang-bidang perniagaan seperti ini. Okay, actually Nilofa Banana Milk ni macam kita tahu di Malaysia sekarang ni yang famous adalah brand Korean kan. Korea yang yang selalu orang tergila-gilakan lah. Jadi dari situ saya cerita pada mulanya sebab Banana Milk ni alhamdulillah agak viral. Sebab dari segi of course satu pun ikon Nilofa, tapi yang keduanya juga adalah Banana Milk sendiri memang di Malaysia tiada lagi yang membawa brand tu ke depan. Banana Milk, sedangkan kalau you tampak kat Malaysia ni memang orang memang sangat-sangat gilakan kepada Korean kan, drama ke apa ke, artis ke. Jadi di situ kita menggunakan peluang tu sebagai salah satu peluang bisnes untuk kita. Okey, jadi dari situ model bisnes yang kita bawa untuk Nilofa Banana Milk ni, kita hanya fokus sistem agent stokis. Kita tak fokus lagi kepada macam hypermarket, walaupun kita mendapat inquiry sangat banyak daripada Petronas ke, daripada Giant, Ion dan sebagainya, 7-Eleven untuk masuk ke dalam tu, tapi kita fokuskan kepada agent stokis supaya mereka, anak muda ni especially, boleh orang kata dapat menjana income dengan hanya menjual banana milk. Okay, modal pun memang rendah je, daripada RM300, RM200 je dah boleh jadi ejen. Dan menariknya, of course produk food ni, F&B ni paling senang you nak jual sebenarnya. Sebab hari-hari pun orang minum kan, orang akan makan, orang akan minum. And then produk tu universal, daripada kanak-kanak, orang tua, siapa pun boleh consume produk tu. Okay, and then sampai ke hari ni pun kita mendapat sambutan yang sangat-sangat luar biasa untuk susu pisang tu. Even pada coming soon Ramadan ni pun kita akan keluarkan limited edition sepenuh Ramadan lah. Wow. Make sure I akan dapatkan for myself sebelum staff saya ambil semua. Nanti sampai sekarang I belum cuba lagi. Yes. Tak apa, nanti kita hantar kat Datuk dengan terima kasih. Wesley, over to you. Dengan Wesley sekali nanti, okay? Okay, so we see that ini memang trend dari segi susu pisang. Okay, dari segi benefit, kenapa susu pisang? Adakah susu pisang ini lebih berkhasiat ke, lebih berbeza daripada susu yang lain? Okay, sebenarnya susu ni kita menggunakan dari segi quality produk sendiri pun kita sangat tekankan kepada quality produk, which is susu yang kita keluarkan ni daripada, yang kita ambil ni daripada Australian milk, kita import daripada sana. Jadi susu tu sendiri memang sangat sedap. Why orang keep repeat minum susu tu? Sebab kesedapan susu tu sendiri. And then susu tu pun kita ramai juga yang share dengan kami yang mereka buat dessert, buat cake, buat macam-macam lah dengan susu tu. Ada yang buat aiskrim. So benda tu disebabkan kualiti produk tu sendiri membuatkan permintaan dia memang menjadi semakin luar biasa sebenarnya. Okay, so tadi saya setuju dari segi kualiti. Maka kualiti produk tu penting. Yang kedua, pastikan sekarang bisnes kita boleh bertahan sempena PKP. So kebanyakan bisnes tidak dapat berjalan seperti biasa. Mungkin ada yang akan tutup, I don't know, right? Apakah nasihat Puan Zura dalam membantu bisnes, terutamanya untuk mereka bertahan dan juga berkembang dalam tempoh PKP dan juga post PKP? Okay, of course sekarang ni pasti macam tempoh PKP ni menimbulkan kerisauan, especially kepada usahawan. Okay, saya memang tak deny benda tu, sebab kadang-kadang saya sendiri pun alamak macam mana ni kan, tapi cuba kita pandang benda tu dari segi sudut positif. Saya yakin sebab sekarang ni 24 hours semua orang dengan handphone. Jadi kita ni kena tahu macam mana kita nak grab the opportunity. Okay,
Jadi saya pandang benda tu dari segi sudut yang lain lah. Okey, contoh yang kedua, contohnya saya adalah pengeluar baju contohnya kan. Jadi pendapat saya mungkin juga pada masa tu butik, contohnya butik tutup. Okey, selain you jual online, you mungkin boleh jual juga barang produk lain. Okey, contohnya mungkin you boleh ambil you menjadi supplier, you jadi supplier stokis kepada satu brand, mungkin contohnya susu pisang. Okey, jadi you boleh tarik the mileage and then masuk ke dalam traffic you. Jadi orang kata buang perasaan malu, jangan rasa macam my brand dah besar, kenapa pula I nak jual barang orang lain. No, this is the time kita boleh nampak, kita help each other, kita support each other. Mana you nampak produk dia demand, you cuba ambil peluang tu untuk jual pula dia brand, support. And sebab you pun sendiri akan dapat the mileage. Orang kata itulah kan. Jadi memang pandangan kita jangan pandang di satu sudut je, pandang kepada banyak sudut. Mungkin ada juga orang kata usahawan kecil, okey, alamak macam mana ni dah tak boleh dah tak boleh berniaga tepi jalan contohnya, seperti contoh itu. Tapi mungkin boleh orang kata berniaga beli rumah. Dari rumah mulakan dari you kena start from zero balik, contohnya mungkin you fokus kepada kawasan you. Maksudnya I stay kat Bangi, mungkin you boleh masuk komuniti Bangi. Okay, contohnya saya penjual susu soya. Okay, siapa yang nak, saya boleh COD kan, saya boleh hantarkan delivery sampai ke rumah. Saya yakin semua permintaan dia memang akan mendapat permintaan yang sangat mengagumkan. Okay, yang mana siapa yang tak nak, kalau I sendiri pun nak. I rasa I nak makan karipak, tiba-tiba karipak boleh sampai depan rumah. Kan, yang fresh, contoh macam tu. Jadi sekarang ni memang cara kita berfikir, cara kita action memang dah tak boleh berada di comfort zone. Kita kena tengok orang kata mengikut aliran terkini lah. Sebab sekarang ni memang lain daripada 5 tahun lepas atau 10 tahun lepas. Dunia online sekarang sangat berbeza. Even orang lebih banyak spend time pada handphone daripada even tengok TV pun, orang lebih suka lagi tengok handphone kan. Jadi gunakan peluang yang sebaik mungkin dengan cara yang positif. Right. Okay, dan saya setuju yang mana tadi Puan katakan supaya kita positif dan juga buang perasaan malu. So maka di sini sebab ada yang memang buang perasaan malu and they say hi to you. So we have Ila Asila say Kak Zura lama tak jumpa, I love your vibes, daripada Ila. We have Aini Khairuddin, send you loves. Nakiba Kamaluddin, hi Kak Zura. Tasmini tanya, stok masih ada ke Puan? Sebab I nak hadiahkan untuk bos saya. Boleh. Dah ada orang PM dah kat sana. Okay, ada satu soalan daripada, so now we taking Q&A. Sesi soalan jawab bersama Puan Zura. Kepada sesiapa yang sedang menonton Facebook Live sekarang, jika ada sebarang soalan, you can just drop in the comment section below. Okay, ada satu soalan daripada Ako Imran yang bertanyakan Puan, who is your inspiration, Puan Zura? Okay, sebenarnya frankly my inspirasi adalah datuk saya sendiri sebenarnya. Okay, datuk saya sendiri umur dia tahun ni adalah 83 tapi dia masih bekerja lagi. Jadi alhamdulillah, yang mana alhamdulillah sampai sekarang ni pun dia masih sihat. Dia boleh drive, dia bekerja sebagai kontraktor. Okay, tapi dari situ saya nampak kenapa umur dia 83 tapi still masih bekerja tanpa dia sentiasa bersemangat setiap hari. And saya nampak disebabkan positive vibe dia tu, dia tiada penyakit. Dia tak ada apa-apa sakit pun tak ada. Tapi I nampak the secret adalah dia sentiasa positif. Dia memang orang kata manis pun dia orang kata hidup seperti biasa tapi disebabkan orang yang sentiasa bersemangat tinggi, mempunyai orang kata semangat juang dan masih bekerja dan jadi dari situ kalau dia boleh kenapa saya tidak, begitu. Sebab saya memang dibesarkan oleh datuk saya sendiri sebenarnya. Okay Puan, I think memang setiap orang memerlukan satu mentor, satu idol, satu mentor untuk bantu. Jadi Puan, adalah sangat pentinglah kita ada rakan-rakan di seperti. So boleh tak Puan nasihatkan untuk belia-belia yang ingin memulakan bisnes atau ada yang sedang membuat bisnes, kadang-kadang kebanyakan kita mengalami stres, kita mengalami banyak tekanan, especially at this point of time. So untuk Puan, macam mana Puan dapat mengatasi tekanan mental ini dan untuk maju ke lebih hadapan?
Okay, selain aktiviti. Ya. Okay, sekarang kan ramai orang macam distress kan, especially anak-anak muda kebanyakan distress. Okay, and then contohnya bila menghadapi satu masalah dah tak nak buat lagi, dah give up. Okay, satu benda yang I nak pesan adalah jangan fikir apa yang orang kata. Jangan fikir apa pandangan orang pada apa yang you buat. Kalau you selalu macam nak fikir nanti orang kata apa orang kata, sampai bila-bila pun you akan berada di takut yang sama. So asalkan you tahu apa yang you buat, benda yang perkara baik yang you buat, you teruskan. And then sentiasa orang kata kata-kata yang baik-baik, buat yang baik-baik, ilhamkan perkara yang baik-baik. Apa you buat, always utamakan orang lain dulu. Jangan fikir apa yang you dapat. You fikir apa yang you boleh contribute to people. Bila you fikir you utamakan orang lain dari diri you, and then benda tu I nampak perjuangan you takkan stop dekat situ je. You akan teruskan apa yang you nak cuba buat sampai habis. Begitu. Alright. Jadi kalau untuk saya sendiri, saya memang pegang perkara-perkara itulah. Untuk saya berjuang, saya nak buat ni untuk apa sebenarnya. Jadi dari situ selalunya bila kita ada satu orang kata tanggungjawab yang seperti itu, kita akan mudah mengalah. Okay. And then always membuatkan orang rasa sayang dekat you, and orang bekerjasama dengan you. Jadi bila orang nak bekerjasama dengan you dengan ikhlas, dengan jujur, dengan baik, jadi orang kata kerja you lebih mudah, sebab you takkan boleh berjaya seorang-seorang. Takkan boleh. Okay, sebab kita hanya ada dua tangan, dua kaki, ada satu kepala, and you nak fikir semua, you takkan boleh buat. Jadi rahsia adalah apa-apa pun dalam rumah tangga ke, dalam pekerjaan ke, anything, apa you perlu buat. Macam I sangat yakin pasal teamwork tadi, dalam satu kerjasama, satu pasukan. Okay, jadi macam I sendiri, I bukanlah orang hebat yang I tahu dalam satu bidang. Dalam design mungkin I tak expert that part. I mungkin dari segi videographer mungkin I tak expert, tapi bila I ada satu team yang semua complement, jadi kita boleh menghasilkan satu team yang kuat, team yang strong, team yang hebat. Begitu. Okay. So as you're talking Puan Zura, you kata tentang team yang hebat kan. So apakah what is your habit, as in macam mana kamu nak kekalkan motivasi team kamu? Okay, begini. Kalau untuk saya, bagi saya macam I ada mission in team. Okay, team kita akan brainstorm apa yang kita nak cuba capai. Bila kita ada satu mission yang kita dapat kerjasama dari satu pasukan, jadi setiap orang dia akan ada responsible ke arah mission yang kita nak cuba capai tu. Means that mission yang anda capai tu bukan my mission individu. Mission yang anda sampai tu adalah mission satu team. Jadi setiap orang akan rasa bertanggungjawab ke arah mission yang kita nak sampai tadi. Jadi tanpa orang kata kita nak push, kita nak ingatkan, semua tahu tanggungjawab masing-masing. Because the mission adalah team, bukan individu, bukan orang kata untuk kepentingan diri begitu. Soalan susulan kepada Puan, this is something very interesting. Saya juga amat berterima kasih kepada tim saya lah, because teamwork lah yang membawa My Perintis bersama sehingga hari ini. Jadi saya nak tanya Puan, because misi itu sangat penting. Kita kena ada plan, kita kena ada misi. Tetapi misi, of course kita ada misi company, kita ada misi individu. So Puan, dalam keadaan macam ni, keadaan semacam ini, tekanan dari keluarga, individu, staff Puan, adakah Puan ada tak staff yang give up? Ada tak staff yang dah cakap, I need to look for another alternative, ataupun staff yang rasa misi ini saya tak dapat nak bersama lagi? Jadi apakah especially I think business yang konvensional lah mungkin yang tak dapat pergi kerja. Apakah staff Puan sekarang, dan apakah yang Puan telah lakukan untuk to tell them we are together in this? Okay, actually of course untuk saya sendiri ataupun nasihat saya kat luar tu, bila kita menghadapi keadaan begini, memang orang kata dari segi, saya cakap dari segi financial pun kita kena look at back balik financial kita for the analysis month bagaimana. And then frankly sebenarnya saya sendiri akan menapis sebenarnya tim saya yang betul-betul setia, yang boleh saya bawa ke depan, and kan of course saya dah tengok, tapi apa yang saya nampak dalam keadaan begini, mission tadi saya sendiri nak tahu setiap individu tu bila keadaan begini, saya minta pandangan mereka. Apa yang should kita lakukan? Apa yang orang kata bila keadaan begini, idea tu bagaimana? Saya selalu merasakan
saya punya bisnes ni adalah milik semua orang, bukan milik saya seorang. Bila saya merasakan this company is belongs to everyone, jadi semua orang pun rasa macam kalau this belongs to me, kalau I tak buat betul-betul, it's not fair to myself. Jadi bila I letakkan orang kata perasaan sebegitu, yang I nampak semua orang memberi komitmen yang sangat baik. And then of course dari segi team I pun memang setiap pagi kita akan zoom together lah. Pukul 9 kita akan berjumpa semua orang. Without feature supaya miss kita so I tahu semua orang dah check in pukul 9 kita bekerja macam biasa. And memberi sokongan support sama juga seperti bekerja di office gitu. Abang Zura, how big is your team, Abang Zura? I punya team kalau macam sampai kita ada 40 orang. Wow, not bad, right? Not bad. Adakah ini kali pertama Puan dengan tim menggunakan teknologi Zoom untuk meeting ataupun all the while memang dah memang menggunakan teknologi sebegini? Okay, to be frank, bila keadaan begini baru kita guna sebenarnya. Bila dah terdesak kan sekarang ni, macam saya cakap, lemak kita macam mana kita nak communicate ni. Kalau kita tak communicate sangat mudah berlaku miscommunication. Jadi anything kalau ni, sebab bila kita jumpa face to face dengan text is different. Text ni boleh buatkan kita salah faham kan. Jadi sekarang kita menggunakan pendekatan Zoom lah ataupun Skype. Sebenarnya untuk saya sendiri memang saya gunakan bila keadaan COVID-19 ni, kita work from home ni baru saya pakai sebenarnya. Baru saya guna kaedah Zoom. Okay, so Puan, memang I think teknologi memang sesuatu yang sangat penting, dilihat sangat penting sekarang. Puan, kita ambil satu soalan dari salah satu yang memberi komen, Ashraf. Dia tanya Puan Zura, macam mana belia yang tidak pernah buat bisnes, tidak pernah ada experience, macam mana dia boleh memulakan bisnes sehingga kejayaan? Okay, at the first kali you tengok, sebab begini, kalau you from zero, saya yakin ramai orang berjaya sendiri, sebab saya sendiri pun bermula daripada kosong, yang saya tak ada pengalaman apa-apa pun, tapi benda tu kita boleh belajar daripada mentor kita. Kita tengok kita minat apa, kita suka apa. Sebab saya yakin bila kita jatuh cinta suka pada satu benda tu, nak buat perkara tu lebih mudah. Tapi saya yakin ada je perkara yang kita tak minat tapi kita berjaya lakukan bisnes tu. Okay, tapi untuk keadaan begini, pada saya sangat sarankan lihat, tanya diri apa yang you suka, apa yang you minat. Okay, and then you cari mentor, you cari orang yang boleh bimbing you ke arah kejayaan. And then yang cari tim yang sangat positif, yang orang kata bukan bawa you ke arah yang negatif. Cari orang yang sentiasa bagi you sokongan, memberi you support, memberi you ilmu. And yang paling penting, walaupun you dah banyak timba ilmu, jangan lupa praktis. Sebab sekarang ni I nampak setiap hari ada kelas tu, pergi kelas ni, but end up you tak praktis pun tak ada point juga. Kan sebab sekarang ni I nampak ramai sifu-sifu dia dah buat kelas yang macam-macam. By the end you tak implement pun, buat tu pun still no point lah. Yang penting cuba buat. Sebab pengalaman jatuh bangun tu lagi mahal sebenarnya. Betul. Cuba buat. Memang saya sokong sangatlah apa yang Puan cakap. Semasa saya memulakan MyPrintis, kita pun tak tahu exactly what kita tahu end goal, tapi kita pun tak tahu apa yang kita akan lalui. Tapi kita mula buat and then kita improvise along the way. Puan, saya back to the topic hari ini. Adakah Puan merasakan, because pandemic COVID ni memang dah seluruh dunia lah. Dan memang banyak negara, I think tak ada negara yang mungkin tak kena. So adakah Puan rasakan krisis sebegini ini adalah satu peluang yang baik untuk kita memulakan sesuatu yang baru, ataupun dia memang ancaman? Kalau ancaman, adakah lebih baik mereka stay put, stay dekat apa yang dia tengah buat atau yang belum buat sekarang, just stay put, ataupun dia adalah satu peluang yang baik untuk membuat sesuatu yang berlainan? Okay, actually benda ni you kena tanya daripada diri kita sendiri. Okay, jadi untuk I mungkin ada setengah orang yang bisnes, you kena switch the business. You kena tengok different business, apa keperluan sekarang. Yang I nampak sekarang ni, kalau you dalam bisnes food, makanan minuman, you berada dalam bidang supplement,
you berada dalam bidang kan sekarang sanitizer mask, dia bukan sekadar sanitizer mask juga. Okay. Banyak lagi yang you kata you dah tengok juga pada siapa yang boleh memberi servis untuk orang kata apa yang sanitize rumah and then apa-apa memang you kena switch the business. Kalau you rasa macam cannot go long, you kena tengok and within 6 months dekat mana your brand ni boleh sustain. Mungkin you bukan masuk you kena tutup that business, you dah kena cuba diversify business, mungkin kena tengok peluang dalam bisnes yang point lain lah. Contohnya mungkin you juga boleh masuk dalam bidang bidang e-commerce, teknologi and tech kan. So tengok di mana expertise you, start bercollaborate dengan orang yang expert, tengok peluang lain yang boleh menjadi backup kepada you. Sebab orang kata yang ni adalah pandemik kan, dia bukan berada di Malaysia, masalahnya bukan masalah di Malaysia saja, masalah seluruh dunia. Jadi dari situ kita lihat peluang apa kehendak, apa masalah yang berlaku ni menjadi satu peluang untuk you, orang kata peluang baik untuk you menjadi pendapatan gitu. Mistake di sini adalah jadikan masalah sebagai punca pendapatan you. Very So daripada lanjutan tersebut kan, so Puan Zura katakan we have to learn to change kan. So jadi persoalan saya sekarang, when do you think is a good time to change? That means bukan semua orang akan berubah, akan stay put, but how do you know is the right time for us to change? Macam mana kita tahu timing tu betul supaya kita boleh berubah? Apakah ada indikasi-indikasi untuk kita berubah? Okay, begini. Untuk saya mungkin tidak boleh memberi satu jawapan yang tepat pada masa bila yang the right time untuk berubah. Tapi kalau you guys tak cuba, kalau bila keadaan yang macam you tak move benda tu, mungkin you pun tak tahu. Untuk I sendiri pun dalam keadaan sekarang pun I dah cuba juga, apa lagi peluang lain yang I nampak yang kita boleh plan B untuk I can be sustained in another 1 year, in another 6 months, even in the 6 months. Jadi dari situ kalau untuk I sendiri, I just buat bila I nampak benda tu ada satu peluang yang baik, I just make move. Bukan bermakna I tinggalkan apa yang ada, tapi mencuba orang kata buat satu peluang barulah untuk my mission for another 6 months or 1 year, begitu. Okay. Dan so we have one last question. Soalan terakhir daripada Sabrina Shuhaimi yang tanyakan Puan Zura, bagaimana Puan Zura kekalkan konsistensi dalam bisnes? Okay, konsisten. Okay, begini. Kebanyakan orang nak buka bisnes memang sangat senang. Pergi SSM buka bisnes. I'm founder, I dah ada bisnes sekarang. Tapi macam saya cakap tadi, dia bukan semudah seperti yang disangka. Kecekalan, kekuatan dalaman sangat penting, sebab dalam bisnes you dah meletakkan satu tanggungjawab pada diri you. You sekarang dah kena jadi leader pada diri you, leader kepada staff you, leader kepada your business. Jadi dari situ hari-hari I rasa macam bangun pagi, okay, I ada tanggungjawab, ada responsible. Jadi apa yang I kena buat lebih baik daripada semalam. I selalu checklist myself yesterday. Bila I checklist malam, jadi hari-hari perasaan semangat tu akan ada lah. Okay, semalam dan kalau kita buat salah, buat mistake pun jangan blame yourself. Okay, it's okay, apa lagi lebih baik I nak buat daripada semalam. Untuk I macam tu, sebab kadang-kadang kita tak boleh nak ingat pun apa yang mistake kita buat seminggu lepas. Jadi I selalu buat adalah within 24 hours. Apa yang semalam I nak buat much more better daripada yesterday. Today I tak nak repeat lagi, I nak buat lebih baik. Jadi bila I meletakkan diri tu begitu, and then I ada juga macam okay, hari ni apa yang I nak capai. This week apa okay, contoh dari segi sale, dari segi quantity agents, okay, you letaklah apa-apa KPI you nak letak pada diri you. Okay, macam bagaimana kita nak capai ke arah begini. Jadi fokus kita lebih menjadi seorang yang fokus. Jadi pun tak ada masa dah nak buat perkara-perkara yang membuang masa lah, begitu.
Boleh rasa bahang berbaru-baru daripada Facebook Live, right? I think I like the part because you're very forward thinking, you're very practical, kamu fokus apa yang kita boleh berubah. We don't blame like what you say, we don't blame, jangan tuding jari and all. Okay, so too bad we are approaching almost the end of the program, sampai ke akhir penghujung program kita. Ada tak sebarang any last word, any last advice that you want to give to people watching Facebook Live? Ada tak sebarang nasihat? Okay, for me, keadaan COVID sekarang ni memang orang kata kita boleh nampak sentiasa sediakan hujan, sediakan payung sebelum hujan. Okay, walaupun dalam satu masa you dapat keuntungan, orang kata satu duit yang banyak, jangan terlalu boros menghabiskan duit tu dalam satu masa. Sebab actually I pun belajar, I nampak benda ni lah, actually from Chinese lah sebenarnya kan. Selalu orang kata macam you ada reserve cash, you simpan cash ni. Jangan bila keadaan terdesak macam ni, you tak ada lagi reserve cash untuk you cover for 3 months, 6 months. Jadi lepas ni you dah kena belajar benda ni untuk especially kepada para usahawan baru dekat luar sana. Jaga cash flow you, jaga kewangan you, sangat penting. And selain daripada you jaga momentum diri sendiri, it's good. I nampak sekarang ramai yang bantu frontliner, bantu orang susah sekarang, which is benda sangat-sangat murni. Okay, I'm happy tengok ramai orang membantu each other. Jadi daripada kepada mereka yang orang kata sekarang berada dalam kesusahan, jangan jadikan orang kata sesuatu tu membuatkan you rasa down. Okay, malahan you buatkan benda tu satu batu loncatan untuk you rasa bangkit, untuk cabar diri you berjaya. Sebab semua orang berjaya pun bermula daripada bawah. Begitu. Okay, terima kasih Puan. Just now Puan you katakan tentang membantu frontliner. In fact, I also want to take this chance to just introduce. So daripada pihak My Perintis, sebenarnya kita juga ada My Perintis Care untuk membantu para frontliner dan juga deserving family, keluarga mereka. So jikalau sesiapa yang sedang menonton Facebook Live, kamu nak memberi sumbangan, so they can look for this My Perintis Care, simplegiving.com/event/My Perintis Care. At least we can do a bit of contribution towards them lah. A little bit, we want to make a difference there. So jadi terima kasih kerana sudi datang ke Facebook Live kita hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Thank you SK. And Lawrence, you want to say anything? No, I have nothing to say. Terima kasih sekali lagi Puan. Saya menunggu susu pisang. Okay. Yang limited edition tu, bolehlah share dengan kita lah business plan tu lah. So sekali lagi terima kasih bagi pihak My Perintis kerana meluangkan masa pada tengah hari inilah. Okay, thank you so much sebab sudi jemput saya membuat orang kata kita sembang sikit lah petang ni. Thank you, thank you Lawrence. Thank you so much. Puan Zura ada Sabrina kata thank you very much Puan Zura. Thank you everyone. Thank you Sabrina. Thank you. And everybody, thank you so much for your time. Stay safe. And also just before we go, Puan Zura ambil gambar dulu. Okay. Okay, so hold on so we're gonna take picture. So just cut screen. Wow, tahu tu love Okay, ready? 1, 2, 3. Okay, terima kasih everybody. So thank you so much. Thank you. Bye bye. Alright, bye.